Allah suka apabila makhluk dia. Allah suka bila kita ni manusia ni memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalaupun suka sangat pempujian, tak adalah sampai kita bagi upah pada orang kan. Suka ni, puji ni, bagi RM10. Lepas tu puji lagi RM10. Beratur orang nak puji kan. Kita suka macam tu je lah. Subhanallah, memang suka dipuji. Tapi Allah lebih lagi suka dipuji. Hari Jumaat yang barakat ini banyakkanlah memuji Allah. Subhanallah, bahkan apabila orang memuji kita, apapun bentuk pujian manusia pada kita, Masya Allah, kita terus saja. Biasa kalau orang puji kita, kita jawab apa? Alhamdulillah. Tengoklah siapa. Lagi Alhamdulillah, tapi kembang juga tu kan. Memang rasa itu fitrah lah kita kan. Cuba dah cover tu. Kadang tu tersekat-sekat nak cover tu kan. Subhanallah, contohlah kan, orang puji apa? Kamu ni rajin betul lah, kuat, rajin. Masa tu kita ingat nama Allah, kalau dalam Asmaul Husna, Allah ya Qawi, yang maha kuat. Maksud bila orang puji kita apa pun, bukannya kita rasa diri kita kan. Contoh bila orang puji, lawa lah awet muda, contoh. Allah ya Jamil, yang maha cantik. Kita tak ada apa-apa, kita tengkorak je kan. Maksudnya sebenarnya kulit, isi, semuanya Allah ya Khaliq lah yang ciptakan. Kemudian orang kata apa lagi? Banyak rezeki ya, melimpah ruah. Kalau orang yang tak sedar mungkin akan sebut, antara amalan saya, terus sandarkan pada diri sendiri. Kalau nak rezeki luas, duha daripada 2 naik 4, macam tu kan. Kena banyakkan ini. Soalnya kita tak sedar satu tipu daya. Bila orang puji kita, kita rasa memang usaha kita, memang kita layak, memang kita. Na'udzubillah, bila orang puji rezeki kita luas, sekian-sekian, subhanallah, kita terus nampak Allah ya Razak, Allah yang memberi rezeki. Kalau Allah menahan rezeki daripada kita, tak ada siapa yang mampu beri. Dan apabila Allah nak beri rezeki kepada hamba-Nya, tak ada siapa yang boleh menghalang. Masya Allah. Kalau orang puji kita kaya ke apa ke, contoh, Allah ya Ghani ya Mughni, Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan. Bukan kebetulan, Allah yang memberi. Akhirnya kita tak rasa riak, takabur, ujub dengan apa jua yang kita miliki pada saat ini. Kita memiliki sebuah keluarga yang bahagia. Sukanya tengok bahagia, nampak suami, anak-anak berjaya. Yang melimpahkan kasih sayang dan cinta dalam rumah tangga kita siapa? Allah. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha memiliki cinta. Subhanallah. Orang puji, pangkat tinggi ya, kamu pegawai ya. Kita terus ingat Allah ya Rafiq, Allah yang maha meninggikan. Yang kita jadi tinggi, naik pangkat ni bukan sebab kita, tapi Allah yang meninggikan kita. Memang usaha tu, dan usaha pun dengan izin Allah. Allah yang memberikan kita laluan, kekuatan untuk berusaha. Masya Allah. Bila kita sebut, ya Rafiq, Allah yang maha menaikkan. Kalau kita baca dalam surah, dalam doa, doa kunut kan, dalam doa kunut setiap pagi, setiap subuh kita sebut, ya Allah, Engkau lah yang meninggikan siapa yang Engkau nak tinggikan, dan Engkau lah yang merendahkan siapa yang Engkau lah yang menghinakan siapa yang Engkau nak hina. Masya Allah. Bila waktu kita dihina oleh orang pun, ya Muzil, Allah yang maha menghinakan. Waktu kita disempitkan oleh orang, kalau sahabat-sahabat, tempat kerja ke bos, macam buat kita jadi sempit dada. Contohlah kan, ya Allah, rasa sempit dada geramnya. Tapi kalau kita ingat, Allah ya Qabid, Allah yang maha menyempitkan. Kemudian kita sedar, ya Allah yang sedang menyempitkan aku ini adalah Allah. Melalui perantaraan manusia ni, yang menyakiti hati kita ni. Kemudian kita minta dengan Allah ya Khafid, iaitu Allah yang melapangkan, Allah yang wasik, Allah yang maha meluaskan. Akhirnya bila kita faham konsep Asma'ullahul Husna ni, Asma'ul Husna ni, dalam kehidupan seharian kita, kita tak akan mudah dijangkiti, memang kena jugalah. Tapi kita boleh mengawal penyakit-penyakit hati. Riya, takabur, ujub, sum'ah, suka dengar dipuji.
Penyakit-penyakit hati tu. Dan kita pula tak mudah rebah dengan ujian Allah yang didatangkan daripada manusia. Semua melibatkan manusia. Kalau dengan binatang, kan, kalau binatang buat sesuatu, kita tahu dia tak berakal. Betul kan? Nak marah macam mana sangat binatang. Kalau binatang, makan binatang pun kita kata tak ada akal sama dia. Memang tak ada undang-undang. Dan kita biasa diuji dengan manusia memperlakukan sembilan-sembilan. Aksiden pun melibatkan manusia dan sebagainya. Subhanallah. Tapi bila kita tahu Allah ya barik, yang maha mengaturkan, Allah juga aturkan peristiwa yang sedang berlaku untuk menguji kita supaya kita balik minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah. Itu sekadar mukadimah pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan hiduplah bertuhan, kita akan bertahan. Hiduplah bertuhan, insya-Allah kita akan bertahan sampailah kita kembali kepada Tuhan. Macam tu. Sedap pula rasa ayat tu kan. Bukan ayat daripada saya. Allah yang alim, ya hakim, ya rasyid. Allah yang maha memiliki ilmu. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha cerdas. Masya Allah. Bagi kita ilmu, kebijaksanaan juga kecerdasan untuk menyatakan apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang hidup bertuhan? Maksudnya daripada awal pagi tu dia hidup dengan merasakan Allah itu wujud. Merasakan Allah itu bersama dengan dia. Merasakan dia selamat datang ke pejabat dalam jagaan Allah ya Hafiz ya Muhammin. Allah yang maha menjaga dan yang maha menguasai. Selamat dia sampai kat pejabat. Bukan sebab kita ni pandai bawa kereta berhati-hati. Sebab boleh jadi je kita berhati-hati, orang lain langgar juga. Betul tak? Boleh jadi je sekian-sekian. Bukan sebab kita boleh punch card tepat pada masa, oh aku adalah orang yang pancut. Tetapi semua tu dengan izin Allah. Boleh jadi je ada aksiden lain tengah jalan, kita start. Betul kan? Tapi Allah melancarkan perjalanan. Orang yang sentiasa hidup bertuhan, apa-apa yang berlaku dalam kehidupannya, dia terus memuji Allah. Dia tengok keindahan alam. Ya Allah, memuji Allah, ya Khaliq, ya Allah, ini ciptaan Allah. Lepas tu kita tengok pada badan kita, ya Allah, Allah ya Malik. Kita ni dimiliki oleh Allah. Satu hari nanti, Allah akan menuntut haknya ke atas kita. Apakah yang kamu buat akan mata yang telah aku berikan? Apakah yang kamu buat dengan mulut yang telah lidah yang aku berikan, telinga yang aku berikan? Pemilikan ni sementara saja. Allah beri sementara, Allah nak beri kekal di akhirat kelak, di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Namun yang Allah beri sementara ni lah yang akan penentu kepada kekal kita di mana nanti. Tapi kita kena jelas matlamat hidup kita, our destination, final destination kita. Destinasi akhir kita nak berakhir di mana ni? Betul, kita nak berakhir di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mati husnul khatimah pun perjalanan tau. Perjalanan kita daripada alam roh sekian-sekian, lepas tu menempuh kematian, selepas itu dibangkitkan alam barzah semua. Tapi final destination kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang jelas tentang matlamat hidup dia syurga Allah, on the way ni, ketika hidup ni, kita tak akan mudah tersasar. Dan apa pun Allah takdirkan berlaku, kita akan nampak, oh ini jalan ke syurga. Ujian datang, oh ini jalan ke syurga. Nikmat datang, dia besarkan syukur, ini pun jalan ke syurga. Tapi kalau nampak ia tidak ada memberi apa-apa laluan ke syurga, maka kita perlu elakkan, perlu jauhkan maksiat dan sebagainya. Masya Allah. Allahu Akbar. Apa khabar semua? Macam sayu je ni kan. Dah habis rumah terbuka ke? Oh belum lagi. Hujung minggu ni ada jemputan lagi. Kenduri kahwin pula. Betul kan? Ini semua ni kesan hasil daripada Ramadan ke hasil daripada Aidilfitri ni? Masya Allah, kita diuji dengan makanan yang berlebih-lebihan kan? Allahu Akbar. Kalau ada kisah yang saya baca dalam beberapa hari lepas tu, kisah seorang budak lelaki India pada tahun 2015 ke? Seorang kanak-kanak India di Malaysia lah yang membunuh diri, menggantungkan diri dia tu.
Sebab kenapa kes tu naik semula? Oh, sebab ni host rancangan TV tu saya baru follow dia, yang Kamarudin tu kan. Kamarudin ke nama? Host TV berapa, Astro apa tah. Tapi sebab saya tak tengok Astro tu, tapi saya tengok orang share dekat FB. Subhanallah. Walaupun dia bukan Islam, maksudnya India, bagaimana anak dia akhirnya nekat. Anak dia darjah berapa? Darjah 5 kot. Macam tu. Nekat membunuh diri dengan menggantungkan dirinya kan. Jadi pengacara ni pergi interview ibu dia. Kes ni dah berlaku lama dah, berapa tahun dah. Tapi apa yang ibu dia cerita, sebab ada rakaman video ibu dia bercerita, lepas tu dia tulis balik kan. Maksud kes ni di Malaysia lah kan, di keliling kita ni. Lepas tu dia macam mana anak memang berpisah, jadi dia besarkan anak, hidup sangat susah, sangat miskin. Dan bantuan dapat daripada kebajikan sangat sikit. RM70 saya rasa sebulan. Jadi anak 4 orang ke 5 orang macam tu. Dan anak sulung dia ni lelaki. Tapi yang membuatkan sampai akhirnya anak lelaki dia ni bunuh diri ni, gantung diri ni, yang sedihnya ada satu tulisan. Anak ni kata, alung macam tu lah. Kalau kita alung kan, abang lah macam tu kan. Kalau saya mati, makanan tu tak perlu dibagikan 5, tinggal bagi 4 saja lagi. Maksudnya dah kurang dah seorang, saya takkan bebankan ibu lagi. Lepas tu dia rentetan dia pakai kasut sangat buruk. Memang kasut dah buruk sangat. Dia kena denda, duduk tengah panas. Lepas tu diejek, dibuli di sekolah sebagai orang miskin, kotor sebab memang bajunya itu je lah. Memang miskin sungguh. Dan balik sekolah setelah kesedihan, berapa episod kesedihan berapa hari tu berlaku, dia minta dengan ibu dia nak 20 sen beli aiskrim. Maksudnya soalan dia nak mengubat rasa sedih berapa hari berlaku peristiwa berterusan. Dia diejek itu ini semua. Balik rumah dia minta dengan mak dia, mak boleh ada tak 20 sen nak beli aiskrim. Macam dia dah stres berapa hari, tertekan berapa hari, budak-budak. Kemiskinan yang melampau. Kemudian mak dia jawab, dia kata kenapa, dia tak tahu anak dia dah keadaan tekanan masa tu. Dan mungkin anak tu sekadar nak hiburkan hati je. Tapi dia kata masa tu memang dia betul-betul tak ada duit. Dia jawab, bukan 20 sen, 1 sen pun mak tak ada. Memang betul, dia kata tak ada, 20 sen pun tak ada. Kita 20 sen ni kan, celah-celah kursi, celah-celah menyapu-nyapu, kita ambil tak? Kadang ambil lah kan, sebab rezeki. Tapi kalau 20 sen tu tak ada nilai lah bagi kita. Tapi rupanya besarnya nilai 20 sen tu ibarat nyawa anak dia. Lepas tu dia jawab macam tu, anak dia kata nampak kecewa sangat. Dia rasa biasa je dia menolak tu. Tapi rupanya kekecewaan dah berapa hari. Lepas tu dia jumpa notah tu, anak dia menggantungkan diri. Tak apa, lepas ni makanan bagi 4 saja. Tak perlu bagi 5 lagi. Saya tak nak susahkan mak lagi. Dia anak yang baik. Masya Allah. Subhanallah. Benda ni memang berlaku setiap hari pun. Orang yang hidup dalam keadaan kesempitan, hidup dalam betul-betul susah dan sebagainya. Miskin tega, miskin yang betul-betul. Allahu Akbar. Jadi banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai terlebih-lebih kita makan kan, terlebih-lebih. Yang buat kita mengantuk, menyandar semua sebab lebih makan. Kalau tak cukup makan, memang menggeletar lah kan. Jadi hypo ke apa ke. Masalah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nak jadi hamba Allah yang bersyukur, yang paling utama, tingkatan syukur yang paling tinggi, yang paling sempurna. Yang paling sempurna, tingkatan syukur paling sempurna. Kalau tak boleh sampai tahap ni, kita bukan hamba Allah yang bersyukur lagi. Iaitu mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Macam seolahnya kita nak faham, kalau anak ni anak yang berterima kasih lah pada ibu bapa ni, dia akan buat apa yang mak ayah dia suruh dan dia akan tinggalkan apa mak ayah dia larang. Itulah tanda anak yang sangat bersyukur pada ibu bapa. Anak yang sangat menghormati ibu bapa. Kalau betul kita menghormati Allah, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Allah yang banyak bagi nikmat, kita tak mampu untuk memuji zikir, nak bangun qiyamul lail, nak baca Quran banyak-banyak. Tapi sekurang-kurangnya, basicnya kita jadi hamba Allah, kita kena cek apa lagi larangan Allah yang kita masih buat, apa lagi perintah Allah yang belum kita buat. Cek.
taat sajalah perintah Allah, rendahkanlah ego kita, kerana itulah tandanya kita hambanya yang bersyukur, insya-Allah. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak baca ni kitab kita ni pada muka surat 19, hadis yang keempat. Okey. Bersedia semua? Ada kitab semua? Muka surat 19, hadis yang keempat. Tajuk dia, merompak sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk neraka. Merompak ataupun mengambil hak orang lah ni. Mengambil hak ataupun merampas. Saya pernah baca tajuk ni kan satu tempat, kata Ustazah, kalau rampas suami orang macam mana? Ada ke istilah rampas suami orang ni? Tak ada, betul tak ada? Oh, sebab dah jodoh. Bagusnya orang KKR ni kan. Subhanallah. Kita tak ada masalah, kita boleh terima. Maksudnya bukan boleh terima, ya. Okey. Silakanlah kepada orang lelaki kan untuk berpoligami dengan syarat. Syarat apa? Mesti berlaku adil, lagi mampu, lagi bukan suami kita. Okey. Bukan, memang dalam syarak, maksudnya dalam enakmen syariah memang ada. Saya tak tahu sampai sekarang sebenarnya dah siap belum. Masa saya di Punding Cara dulu, boleh disabitkan, boleh buat aduan. Maksudnya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga boleh buat aduan di mahkamah. Maksudnya mengadu, buat aduan perbicaraan pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga. Kalau dia ikut prosedur ataupun kaedah Islam yang betul untuk berpoligami dan sebagainya, itu tak termasuk dalam tu lah. Itu tak termasuk, itu permohonan poligami lah. Ini betul-betul ada pihak ketiga yang memang bukan dengan kaedah yang betul, dengan cara yang betul, bukan dengan niat yang betul, bukan dengan disebabkan syarak. Tapi pihak ketiga ini mengganggu keharmonian sebuah rumah tangga, maka boleh dibuat aduan. Jadi sebab apa? Ini antara punca tertinggi hari ini. Masalah gangguan, masalah rumah tangga, punca perceraian. Wujudnya golongan yang tak bertanggungjawab untuk mengganggu kestabilan sesebuah ekonomi. Kestabilan rumah tangga. Masya Allah. Okey, baiklah. Kita tengok tajuk ni, merompak sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk ke dalam neraka. Saya baca seseorangnya sebab hadis ni panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah faqala rajulun wa in kana shay'an yasira ya Rasulullah faqala wa in qadiban min araq. وأن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. Yang bermaksud, subhanallah. Boleh tak ni para jemaah sekalian? Boleh ya? Tajuk kita ni bab mengambil hak orang ataupun merampas sebilah, tajuk dia letak sebilah kayu siwak. Kita pula tak guna kayu siwak kan? Lepas tu kita rasa tak ada kaitan ni. Saya tak ada ni kayu siwak ni. Tapi sebenarnya tajuk ni dibuat khusus. Ia berkaitan umum, apa-apa hak. Okey, kita tengok maksud. Daripada Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak milik seorang Islam dengan sumpahnya, maksudnya ambil secara paksa ataupun merompak, ambil tanpa izin, maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka baginya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sedikit ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
walaupun hanya sebilah kayu arak, iaitu kayu yang digunakan untuk bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Kita tengok hadis yang kedua. Sebelum tu kita kupas sikit lah. Kalau kayu arak ni, kayu yang dibuat untuk bersiwak, bersugi kan. Kalau di negara-negara Arab ni, kayu ni sangat murah. Bahkan kalau ditanam di sekitar rumah, tak ada nilai apa pun lah. Tapi kalaulah lalu nampak ada kayu siwak tu kan, lepas tu kita pun repih, kita ambil. Dan kalau ikut fikiran logik kita, kalau kita tanya tuan tu akan bagi tak? Bagi. Apalah sangat, ambil lah. Tapi sekiranya ambil tanpa hak, tanpa kebenaran, Masya Allah, itu pun boleh menyebabkan masuknya ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mari kita muhasabah. Contoh, kita bekerja sekarang. Sebab itu tamsilan saja, contoh sahaja. Bagaimana kalau kita ambil hak orang ataupun hak siapa-siapalah, apa-apa yang bukan hak kita, bukan milik kita, tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Bila ditanya, ya Rasulullah, kalau sikit sangat ambil, akan dikira juga ke? Sikit pun dihisap juga ke? Sikit pun jadi dimasukkan dalam neraka ke? Rasul kata apa? Rasul bagi perumpamaan yang sangat rendah, walaupun sekadar kayu siwak. Okey, kita bekerja kat pejabat kan, ada tak kita guna A4 paper? Ada tak kita guna elektrik untuk charge telefon? Sudah kan. Ada tak kita guna internet tu, komputer tu, buka Lazada? Ada, semua ada ni. Buka Shopee ataupun apa-apalah, terbuka kan, tak sengaja. Ada tak waktu kerja, waktu pejabat dengan harta kerajaan semua ni kita gunakan, maksudnya dalam waktu kerja apa, kita borak? Memang adalah, nama pun manusia, kita bukan robot, betul kan? Ada tak terlebih makan, terlebih waktu makan sejam, padahal boleh selesai 15 minit, tapi campur borak, campur itu, campur tanya resepi lah, campur gini gitu, sejam makan saja. Masya Allah, ada kan? Lepas tu start kerja dah 20 minit, lepas tu makan lagi. Aduh lah. Masya Allah. Lepas tu bila buat kerja tekun, orang kata, gajinya, oi semangatnya, dah due date dah. Barulah betul-betul fokus, contohlah kan. Allahu Akbar. Agak-agak boleh tak kalau kita nak samakan dengan kayu siwak tu? Boleh sangat kan? Tapi boleh gelak-gelak lagi kita kan? Saya kerja dulu pun samalah. Memang itu antara ujian. Itu di antara ujian, cabaran kita ni. Sebab apa? Semua ni ada depan kita ni. Nak tumpang print slip, nak tumpang print IC. Kita dalam proses buat kan. Bila kita dah buat, bila kita dah dengar, bila kita dah diperingatkan, kurangkanlah melakukannya, jauhilah daripada melakukannya. Dan memang kita ada hak untuk rehat. Mana boleh kerja direct 4 jam tanpa henti? Ya. Kalau kita rehat hanya mengikut kadar, ia tidaklah dikatakan satu benda yang haram dan sebagainya. Tapi kalau kita terlebih daripada kadar yang kita perlukan rehat tu, ataupun kita menggunakan keperluan tu, okey, jadi macam mana kita nak cover ni? Pertama, sekali-sekala kalau kita rasa kita banyak guna kertas, sekali-sekala kita gantikan A4, betul kan? Kita rasa banyak kita guna printer, ink dah habis, sekali-sekala kita beli ink dan kita top up. Tak perlu nak minta selalu, kita rasa kita ada guna, ya Allah, ink, maksudnya Allah faham, kita ambil, kita tukar ink dengan yang kita beli. Kemudian kita rasa banyak masa kita pula, ya Allah, ramai orang kerja makan gaji yang tanya, saya sendiri pun dulu selalu rasa macam tu. Rasa macam ada satu hari, ya Allah, hari ni buat kerja sikit je, banyak borak, banyak makan. Lepas tu dia akan bagi kesan hati kita ni, ketenangan hati kita ni, kenikmatan dalam ibadah, dia akan bagi kesan rasa tak berkat rezeki tu. Dapat hujung bulan rasa tak berkat. Jadi apa yang mampu kita buat sekali-sekala, sebab masa yang kita ambil untuk hal peribadi yang sebenarnya boleh ditangguhkan pada waktu lain. Tapi saja je nak settle masa waktu kerja, sebab tak nak ambil waktu peribadi.
Duk minta izin juga keluar-keluar. Sedangkan dia boleh tangguhkan untuk waktu petang ataupun boleh tangguhkan untuk hujung minggu. Tapi sebab nak jimatkan masa ni, sebab tak nak melibatkan waktu peribadi, sayang waktu peribadi ni. Apa yang patut kita buat? Mungkin sekali-sekala bila kita diminta tuntutan kerja di hujung minggu contohnya. Sepatut kita boleh claim, kita tak claim. Ya Allah, waktu kerja ni, yang tambahan ni sebagai ganti waktu-waktu aku yang aku ambil pada waktu kerja. Sama juga, kadang kita rasa tak berkat rezeki kita dan sebagainya. Waktunya kita boleh claim contohnya, lepas tu kita tak claim sekali-sekala. Ya Allah, mudah-mudahan ini boleh cover lah apa-apa yang aku ambil hak daripada apa-apa yang bukan berhak, bukan milikku, ya Allah. Jadi pandai-pandai kita cover macam tu. Contoh kadang-kadang kita bawa balik kerja kat rumah. Kita pun charge lah laptop buat kerja kat rumah kan. Kira gantilah tu elektrik kat rumah tu, yang elektrik yang kita guna duduk charge. Dah habis charge telefon, charge power bank pula bagi penuh. Sedangkan itu adalah elektrik dan sebagainya bukan hak milik kita, bukan kita yang bayar dan sebagainya. Masya Allah. Kalau kita tengok kisah Umar Abdul Aziz macam mana kan, Khalifah Umar Abdul Aziz. Ada pada waktu malam, office hour dah habis dah ni. Anak dia datang nak bincang hal keluarga. Lepas tu dia pun tutup. Dia tahan anak dia daripada bercakap. Dia pun tutup pelita. Dia buka pelita yang lain. Anak dia bertanya, wahai ayahku, kenapa? Tadi pelita tu aku gunakan hak milik kerajaan. Dan sekarang kamu datang untuk bincang tentang hal urusan keluarga. Dia buka pelita peribadilah. Padahal waktu ni dah tengah malam kan. Waktu ni bukan lagi waktu pejabat lah kiranya. Tapi betapa dia menghisap, menilai betul-betul. Masya Allah. Saya nak share satu kisah seorang hamba abdi nama dia Mubarak. Hamba ni dia bekerja dengan seorang tuan dia, pemilik kebun. Bila dia bekerja dengan pemilik kebun ni, satu hari, suatu ketika, pemilik kebun ni dah bertahun-tahun dia bekerja. Bukan berbulan-bulan ni. Ada dalam kitab Akhlak Rasulullah SAW cerita tentang seorang lelaki yang sangat integriti ataupun amanah ketika kerja. Lalu tuan ni minta, wahai Mubarak, satu hari tuan ni minta pergi ke kebun, dia bawa kawan-kawan dia. Tak tahulah investor ke siapa ke kan. Dia bawa kawan-kawan dia, dia kata, wahai Mubarak, bawakan buah delima yang paling manis. Lalu Mubarak pun bawa lah buah delima. Bila bawa buah delima, dia orang pun makan, tuan kebun ni makan, buah tu sangatlah masam. Lalu dia marah. Wahai Mubarak, kenapa ni? Kamu bagi kami buah yang masam. Lalu Mubarak ni jawab, Wahai tuan, kamu sangat baik denganku selama ni sekian-sekian. Aku bekerja dengan kamu sekian-sekian. Dia pun bagi tahu yang selama dia bekerja, dia tak pernah ambil walaupun satu biji. Masya Allah. Sebab tu susah ni. Kalau nak, saya sendiri pun pengalaman kerja sendiri pun susah kalau nak jumpa. Pernah ambil tak selai? Tak pernah ambil selai sepanjang 20 tahun bekerja. Susah nak jumpa. Kecuali orang yang betul-betul jaga. Kalau dia guna pun, esok dia bawa balik ganti. Kalau nak guna ni pun, dia charge apa semua pun kat rumah, dia bawa ni je. Ya Allah, telefon ni banyak membuatkan kita jadi tak amanah dengan kerja, betul tak? Telefon, kejap tengok, kejap rasa nak tengok. Rasa tengok sekejap, lepas tu jadi lama. Belek-belek jadi lama, jadi leka. Masya Allah. Saya pernah, sebab saya pernah duduk sekejap di Australia tu kan. Saya pernah nak berhubung dengan kawan saya. Telefon tak angkat. Dia PR dekat situ dan dia bekerja di pejabat di sana. Telefon tak angkat. Lepas tu saya kata, bila malam barulah angkat. Sebab ada urusan lah dengan dia. Mesej tak balas semua tak. Lepas tu saya kata, kenapa? Sebab ada urusan dia buat shipping apa semua. Kita pun nak segera, dia pun terangkan. Dia kata, Ustazah, kerja dekat sini, masuk je office, telefon letak dalam loker. Semua letak satu tempat. Tak dibenarkan. Balik baru ambil. Sebab apa? Dia tu memang bagus pun buat begitu. Akhirnya kita fokus sungguh kerja. Yang membuatkan kita rasa kerja banyak, tak habis-habis, stres kerja sebab kita menangguhkan kerja. Dan kerja kita tertangguh banyaknya sebab telefon. Dia kata letak, saya tanya kalau ada emergency, kalau ahli keluarga semua tahu, ada nombor pejabat emergency. Maksudnya kalau ada apa-apa berlaku emergency ke apa, insya-Allah kita akan dapat maklumat. Tapi memang dilarang. Maksud polisi.
Dan tak jadi tekanan pun. Dan kami kerja dengan bila balik rasa puas hati. Sebab dah habis satu, apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Sebab manusia memang tak boleh duduk saja. Kenapa tu tak ada kerja? Senyap. Tak ada. Sifat manusia mesti cari kerja. Mesti dia nak buat sesuatu. Dan kita pula bila ada cabaran ujian ni, bila dah settle, mesti rasa nak layan ni. Sedangkan kita boleh buat perkara lain yang lebih bermanfaat. Hari ini manusia jadi kurang membaca sebab ni. Buku ada banyak bersusun. Macam peminat buku. Asal nampak buku beli. Aku memang suka baca. Kau suka baca. Rupanya cuma mukadimah je. Tak baca-baca sampai habis. Yang banyak menghalang sebab ni. Yang banyak menghalang manusia hari ini, manusia memberi kasih sayang kepada orang yang dia sayang pun ni juga. Yang banyak mengurangkan kita baca Quran, ini juga. Yang banyak mengurangkan kita zikir, ini juga. Subhanallah. Jadi siapa yang dikawal oleh perkara ni, musibah bagi dia. Siapa yang mampu mengawal, dia menang. Ini sepatutnya kita yang kawal, bukan dia mengawal kita. Tapi seolah-olah kadang-kadang tu jadi terbalik. Jadi kisah Mubarak tadi tu, tuan dia terkejut. Adakah benar? Adakah benar? Kamu ni tak pernah makan, macam tak boleh terima, tak logik. Kamu dah bekerja bertahun-tahun, kamu tak pernah makan walaupun sebiji. Tak, aku tak pernah. Sebab engkau tak pernah pun memberi keizinan untuk aku makan. Maksudnya ambil. Kita kalau kerja kedai, contohnya lah kan, kerja jadi tukang kebun kan, jaga kebun anggur ke, lalu ambil kan, lalu ambil, rasalah sambil-sambil tu kan. Kita rasa kita yang jaga apa semua, tuan mesti dah tak berkira. Tapi dia tak pernah makan. Akhirnya tuan ni tak puas hati, tanya pula jiran-jiran, tanya pekerja yang lain. Semua mengatakan, ya benar, kami tak pernah melihat Mubarak makan walaupun satu biji. Masya Allah. Kemudian tuan ni pun tanya kepada Mubarak ni. Dia kata, wahai Mubarak, apa pendapatmu sekiranya aku ada seorang anak perempuan? Ini satu-satunya anakku. Apa pendapatmu? Lelaki bagaimanakah yang seharusnya aku nikahkan? Mubarak ni pun jawab. Kalau kita jawab apa? Saya lah. Tapi Mubarak ni jawab, wahai tuanku, Nasrani akan melihat pada kecantikan. Kalau Majusi sekian. Kalau Yahudi akan melihat kepada keturunan. Kalau sekian-sekian. Tetapi kalau Islam melihat kepada ketakwaan. Kemudian tuan kebun ni kata, aku tidak menjumpai mana-mana lelaki yang lebih bertakwa melainkan kamu. Maka wahai Mubarak, sudikah kamu untuk menikahi anak perempuanku? Subhanallah. Setelah itu, Mubarak ini dimerdekakan, tak jadi hamba lagi. Bahkan dia jadi tuan kepada kebun tersebut. Dan dia juga mewarisi harta tersebut. Dan dia menikah dengan satu-satunya anak kepada tuan kebun ni. Subhanallah. Nak katanya berkat hasil daripada kerja, amanah, tak ambil hak orang. Memang nampak macam, kau ni rimas lah, semua nak kira, semua nak ambil kira. Allahu Akbar. Allah akan lipat gandakan rizki daripada sumber yang tak disangka-sangka, asbab amanahnya dia dalam pekerjaannya ataupun dalam kehidupannya di rumah. Subhanallah. Hak seorang isteri daripada suami, hak suami terhadap isteri, hak anak-anak yang boleh dituntut daripada kita, hak kita yang boleh tuntut daripada anak. Masya Allah. Ini semua dalam bab hak-hak. Subhanallah. Okey, kita tengok pula dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid dan si fulan itu mati syahid, sehingga akhirnya mereka menyebutkan nama seorang lelaki. Balik daripada satu perang, namanya perang apa? Perang Khaybar. Balik pada perang, ramailah yang meninggal, ramai yang syahid. Lalu sahabat-sahabat ni sebut seorang-seorang nama, oh si fulan syahid. Lepas tu cari lagi, si fulan syahid. Sampailah nama orang ini, si fulan juga syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu saya lihat dia dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal mati dalam perang ni. Mati dalam perang, dia pun menempuh peperangan, akhirnya dia mati. Namun Rasul kata, tidak, aku melihat si fulan itu dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka kerana menyembunyikan selembar selendang ataupun perawi hadis sebut selembar baju daripada harta rampasan perang. Masya Allah. Mungkinlah lepas perang, kemudian nampak ada harta rampasan, dia bukan ambil banyak, bukan ambil harta yang mahal-mahal pun.
Daripada harta rampasan tu mungkin dia nampak selendang sehelai kain yang cantik ataupun sehelai baju. Jadi dia ambil dulu. Sama ada dia ambil dulu ataupun sebagainya. Maksudnya dalam peperangan sebelum ini. Sebab dalam perang tu dia meninggal dunia. Mungkin dalam perang sebelum ini, Masya Allah, Allahu Akbar. Sedangkan kita tahu hasil pada rampasan perang akhirnya akan diagihkan juga. Tapi mungkin dia ambil awal sebab dia berkenan. Kalau kita nak fikir secara logik seumpamalah seolahnya kita kata takkanlah dia dah pergi perang, dah susah payah ni, takkan sebab selai dia ambil tu pun dia azab. Ya, tetap dia azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Mari kita muhasabah, cuba kita cek diri kita. Kalau hak kita dengan Allah, apa hak Allah yang kita perlu tunaikan? Contohnya, puasa hari tu yang kita tinggalkan, ada lagi tak qada, itu hak Allah yang Allah akan tuntut. Solat yang kita ada tinggalkan, belum qada lagi. Kemudian zakat, kalau kita tak keluarkan, itu hak Allah. Kalau kita tak tunaikan, seolahnya kita mengambil, maksudnya kita mengambil hak Allah dan juga hak-hak manusia yang lain. Ke atas harta kita ada hak manusia yang lain. Kemudian apa lagi? Nazar mungkin. Apa-apa urusan kita, urusan ibadah yang diwajibkan, itu dipanggil hak Allah ke atas kita. Jadi wajiblah kita tunaikan. Kalau kita tak tunaikan, maka seolahnya kita berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang melibatkan tentang hak manusia ni, apa-apa barang, apa-apa tanggungjawab, apa-apa saja hutang contohnya, hak orang terhadap kita hutang. Okey, cuba kita tengok. Kita tengok sikit bab hutang. Ada satu ketika Rasul dibawakan satu jenazah. Kemudian Rasul bertanya soalan, adakah jenazah ini, si fulan ini, arwah ni ada hutang? Kalau kita matilah kan hari ni, bila ditanya soalan tu, agak-agak banyak tak hutang kita ni? Ui, memang banyak lah. Memang banyak. Lepas tu orang jawab, banyak. Banyak sangat hutang dia. Keliling pinggang. Semua bank dia pinjam. Contohlah kan. Tapi kita ni boleh relax, boleh tidur lena, makan kenyang. Pada hutang banyak ni. Hutang dengan manusia memang akan buat resah gelisah. Hutang dengan bank kita tak adalah resah gelisah sangat kan. Sebab ada insurans. Betul? Cover kan. Kita fikir kalau kita meninggal, insurans cover. Kita beli rumah, kerajaan pun sama. Kan ni. Kita fikir macam tu. Lepas tu kita lalu kau main bank ke CIMB, selamba je kan. Tak adalah malu-malu ke. Tapi kalau hutang dengan manusia ni, manusia hari ni ada yang jenis berhutang dengan manusia dan tak rasa pun malu, tak rasa pun bersalah, walaupun dia ni melintas-lintas je kan. Kita ni kan yang beri hutang, orang tu hutang kita. Kita pula yang malu. Jadi terbalik. Yang kedua, dia pula yang marah bila kita tanya. Terbalik. Pelik kan? Lepas tu, dia boleh pula contohnya pergi ke mana-mana, beli itu, beli ini, siap buat rumah terbuka. Kita tak boleh buat rumah terbuka. Contoh kan? Allahu Akbar. Memang ujian. Ujian yang berat bagi orang yang memberi hutang, tapi ujian lagi berat kepada yang berhutang tu. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang berhutang dan dia mampu membayar hutang saudaranya, namun dia menangguhkan, dia tak bayar. Dia umpama mencuri, mengambil harta, merampas harta saudaranya. Dia memang tak curi, dia bukan pencuri, dia bukan ambil dengan ni. Dia berhutang, A berhutang dengan B. Dia sebenarnya mampu bayar dah. Tapi dia melengah-lengahkan. Dan masa sama, kan beli gelang. Kan makan sedap-sedap dekat hotel. Kan pergi berjalan. Dan masa sama, dia tak mendahului bayar hutang tu. Maka sepanjang itu, seolahnya hidup dia tu tak tenang, tak berkat, dibelenggu dengan hutang. Bahkan ia dikira sebagai, Nabi sebut dalam hadis itu, dia seumpama mengambil, merampas ataupun mencuri harta saudaranya. Subhanallah, jangan main-main. Sebab dosa besar ni, kita baca bab merampas harta, mengambil hak orang lain. Sebab itu, Nabi ni bila datang, Nabi tanya,
adakah si fulan ini ada hutang? Lalu sahabat-sahabat menjawab, tak ada ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menyolatkan jenazah sahabat tersebut. Datanglah jenazah yang lain pula. Nabi tanya soalan yang sama. Adakah dia ada hutang? Apa-apa hutang? Ada orang angkat tangan. Ya, benar dia ada hutang. Lalu Rasulullah pun enggan untuk menyolatkan jenazah yang kedua ini kerana ada hutang. Bukan sebab Rasulullah sombong ke, Rasulullah apa ke, tapi Rasulullah nak menegaskan bahawasanya sebab Nabi ada bersabda sesungguhnya dosa orang yang mati syahid semua diampunkan Allah kecuali hutang. Kemudian adalah sahabat yang lain bagi tahu, ya Rasulullah, aku akan bayar hutangnya. Aku akan jadi bagi pihaknya, aku akan membayar hutangnya. Kemudian Rasulullah pun solatkan jenazah. Masya Allah. Rasulullah nak bagi kita faham, jangan ambil mudah tentang hutang. Kalau kita sebab kelalaian kita duk tangguh-tangguh, patutnya kita dah boleh bayar, tapi kita dahulukan keinginan kita, kehendak kita, bukan keperluan. Lalu akhirnya, kita teruskan juga dalam keadaan demikian berapa tahun, berapa hari dan sebagainya. Orang tu tak tahu, maka dikira macam kita mencuri hartanya. Na'udzubillah min zalik. Okey, ada orang tanya, Ustazah, kalau orang ni dia berhutang dengan kita, dia minta tangguh, apa yang patut kita buat? Pertama, dalam hadis Nabi, kalau dia betul tak mampu, disunatkan, dituntut untuk kita menangguhkan hutang. Dan sepanjang tu kita diberi pahala. Sebenarnya kita bagi hutang pada orang yang susah, beri pinjam, dapat pahala. Berapa dia pinjam? Berapa lama? Saya nak pinjam sebulan. Selama sebulan tu kita telah meringankan beban dia. Dah cukup sebulan, kita kata dah cukup tarikh ni. Boleh tak minta tangguh, tak mampu lagi nak bayar ni. Jadi kalau ikut kaedah Islam, wajib diberi tangguh. Maksudnya bukanlah wajib qat'i, tapi maksudnya dituntut untuk kita beri tangguh. Selepas itu dia tak mampu lagi. Subhanallah, para jemaah sekalian, kalaulah kita mampu, kita kuat, kita menghalalkannya, jadikannya sedekah. Tak apalah, tak payah bayar, itu dikira sebagai sedekah. Dan sedekah ini lebih tinggi nilainya daripada sedekah yang kita duk bagi sedekah tu. Sebab apa? Orang ini memang betul-betul memerlukan dan dia betul-betul terdesak dan dia bukan saja-saja nak minta tangguh. Akhirnya kita meringankan dia dalam banyak hal. Kita meringankan hutangnya, kita meringankan kehidupannya dan kita melegakan hatinya. Dia memang resah gelisah. Orang nak bayar hutang resah gelisah. Bila tak mampu nak bayar, memang susah hati. Kita telah melapangkan hatinya. Banyak pahala yang kita dapat apabila kita menghalalkan hutang orang yang tidak mampu untuk membayar hutang. Ada pula saya jumpa individu yang memang orang suka berhutang dengan dia. Orang suka berhutang dengan dia. Zaman sahabat Nabi pun ada seorang sahabat yang mana dia terkenal dengan pemberi hutang. Maksudnya ni muka bukan muka berhutang ni, muka beri hutang. Kat sini ada tak macam tu? Tak adalah kan. Maksudnya sahabat Nabi ni, Masya Allah, memang itu sikap dia. Dia sekadar bagi pinjam, bagi. Orang nak pinjam, bagi. Bila sampai saat dia dekat nak meninggal, dihalalkan semua. Orang pinjam-pinjam semua dihalalkan. Masya Allah, dilipat gandakan sedekah kepadanya. Tapi ada kisah dia, tapi saya tak ingat detail dia. Ada orang kata, Ustazah, saya kan, bak orang pinjam ni, saya lapang berlapan dada je. Saya halalkan je. Kalaulah dia lupa ke, asbab dia lupa ke, dia sengaja tak nak bayar ke apa ke, saya halalkan je. Saya kata sikit ke banyak? Ada juga yang ribu-ribu. Ada juga. Saya kata, uish, kalau puluh-puluh boleh tahan lagi, ringgit-ringgit kan. Ni ribu-ribu pun boleh halal. Tapi konsep yang dia jelaskan pada saya, dia kata macam ni je Ustazah. Dia kata, harta semuanya milik Allah. Allah bagi kita pegang sekejap. Bila Allah tarik, Allah boleh tarik dengan pelbagai cara. Allah boleh tarik dengan cara perompak datang rumah contohnya. Habis rompak rumah. Memang perompak tu salah, tapi hakikatnya itu kaedah mungkin Allah tarik dari sudut harta. Kemudian ada juga kita hilang. Kita cuai, kita hilang. 2,000 hilang. 3,000 hilang. Sebab cuai. Ada juga dengan cara orang yang berhutang tapi tak bayar. Bila saya redha, dia kata saya redha, ya Allah, aku redha lah dia tak bayar. Dia lupa ke, dia apa ke, ya Allah. Maksudnya orang yang sangat berlapang dada. Lepas tu, dia kata, ya Allah, jadikanlah ia sedekah daripadaku. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia kata, sebab itulah saya rasa saya pun lapang. Kemudian rezeki Allah pun tak pernah putus. Tak pernah berhenti. Dan memang pun dia orang yang sangat dilimpahi nikmat rezeki yang banyak. Kekayaan yang luar biasa.
Dia kata, tapi memang orang kata orang suka ambil kesempatan pada saya, orang menipu. Dan memang orang nak pinjam tu dah tahu, tak apa pinjam dengan dia. Tapi tak apa. Mungkin kita tengok sikap dia ni telah membuka peluang ruang untuk ditipu. Tetapi bagi dia, dia kata, saya tak nak susah hati. Saya tak nak hilang kawan. Saya tak nak hilang saudara. Saya tak nak hilang adik-beradik. Disebabkan mereka pinjam duit saya, kemudian mereka tak nak jumpa saya. Sebab malu. Sampai rumah terbuka pun tak ajak. Sebab malu muka lah, sebab tak bayar hutang kan. Dia kata, saya tak nak sebabkan tu, saya tu bagi tahu tak apalah, hutang itu kira halal lah. Jadi subhanallah, mungkin doa mereka, seronoknya mereka, akhirnya mereka jadi orang yang jujur berhutang, akhirnya bayar. Okey, kita tengok ni. Keterangan. Kita tengok keterangan. Islam melarang siapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa izin tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak milik peribadi seseorang. Maka sesiapa yang mengambil hak milik orang lain hendaklah ia segera menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Walaupun benda itu hanya sedikit saja. Seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat daripada mengambil sebatang kayu miswak sahaja. Iaitu apabila menganggap ringan hal itu dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal dari tuan punya barang tersebut. Jadi para jemaah, para wanita sekalian, kalau kita nak betul-betul detail, nak ingat-ingat balik lah kan. Dulu kan kita ada belajar masa zaman sekolah dulu, rasa-rasa ada tak kita ambil hak orang lain masa zaman sekolah rendah, sekolah menengah, duduk asrama ke, ada tak rasa ambil barang orang? Barang apa tu ambil? Lupa dah. Pen, pensil, pemadam. Lagi apa lagi? Ada ambil selipar ke duduk asrama kan? Ada ambil shampoo orang, obat gigi. Ni yang siapa punya obat gigi habiskan, lepas tu tekan je ambil buru gigi. Saya sebut benda ni kan sebab anak saya pun ada duduk asrama. Ada je benda yang hilang. Betul tak? Ada je benda yang hilang. Umi, kasut hilang, kasut sekolah hilang berapa kali. Tudung hilang, kata itu dah beli. Tudung sekolah hilang, baju hilang. Saya kata, takkanlah ada orang ambil ke tercicir ke macam mana? Shampoo hilang setiap ni, kata, ya Allah, kenapa ni? Walaupun sekolah tu kita rasa sekolah yang sangat baik lah. Dan orang yang suka ambil barang orang tu, dia akan membesarkan. Macam kita lah, akhirnya menua. Jadi tu. Mungkin ada yang nakal-nakal masa muda dulu. Sebab saya pernah ditanya, Ustazah, saya dulu memang nakal kat sama. Saya ikut suka hati je ambil barang orang. Saya suka hati je ambil. Tapi sekarang, ya Allah, saya teringat-ingat balik, macam mana saya nak ganti balik shampoo orang yang saya ambil. Bukan ambil setu, main turang je. InsyaAllah lah kita tak buat begini. Tapi ada orang yang buat begini kan. Tengok, kenapa shampoo cepat habis ni? Sebab ada orang yang pesen ambil je. Ubat gigi, bubur gigi pun dia boleh ambil. Selipar tu, kasut. Sama-sama belajar ni kan. Dan mungkin kalau sekolah menengah dah balik dah. Macam mana dia bila besar? Ada yang tanya, Ustazah macam mana? Dulu kalau saya pergi kedai runcit, saya pakai tudung, mesti saya ambil barang sorok dalam tudung. Ada yang tanya. Dia pergi pula dengan adik-beradik lelaki, yang lelaki tu pula tumpang tudung dia. Sekarang dah semua dah besar-besar, macam mana nak buat? Dia kata kedai tu pun dah tutup. Macam mana nak ganti? Dan masa tu bukannya kecil, bukannya tak balik lagi, dah membayar, lepas tu dah sekolah menengah. Tapi sekarang dia tanya macam mana nak settlekan, macam mana nak selesaikan. Saya kata, tahu tak tuan kedai tu hidup lagi? Kalau tuan kedai tu dah meninggal, mungkin ada anak dia. Tak payahlah pergi mengaku dulu selalu ambil barang. Selalu ambil cekedis ke apa. Nampak benda tu kecil kan? Ambil gula-gula je, ambil cekedis je, ambil makanan tu je. Tapi dia tetap akan dihitung oleh Allah. Kalau tengok selembar ni ataupun kayu miswak je, Rasulullah kata. Jadi memang kena bimbang, memang kena hitung, memang kena risau. Jadi saya kata ginilah. Letakkan dalam jumlah anggaran berapa duit. Mungkin RM100 ke, RM200 ke. Kemudian masuklah dalam inbox kata, ini sebab dulu pernah ambil barang daripada rumah, daripada kedai ayah ni. Tak payahlah tulis kat bawah tu, saya bukan Siti Khadijah. Contohlah. Saya bukan nama siapa-siapalah. Maksudnya tak perlu pun nak buka aib kita, Allah tutup. Maksudnya tak ditangkap masa mengambil tu kan, masa mencuri tak ditangkap, tak payah buka aib, Allah dah tutup aib. Cuma gantikannya walaupun orang tu tak tahu. Masya Allah.
Tapi persoalan sekarang, kalau yang ambil dulu-dulu tu kan, yang kita pun dah tak ingat dah kawan-kawan yang kita ambil barang apa, ambil semua tu, apa yang boleh kita buat hari ini ialah kita buatlah apa-apa sedekah. Bagi sedekah ke mana-mana tabung. Bagi sedekah mana-mana sumber. Mana-mana saluran. Ya Allah, pahala sedekah ni aku berikan. Ya Allah, aku niatkan hadiahkan kepada orang yang pernah aku ambil haknya. Kita sendiri lupa apa yang kita buat masa kita remaja dahulu. Masa universiti dan sebagainya. Pergi bank ambil pen bank. Kan? Dia suruh tanda tangan je. Balik-balik, ya Allah ada pen terambil. Sanggup tak patah balik hantar pen tu? Kalau jauh, ya Allah, kadang-kadang pen kita pun memang hilang. Nak kata sebatang pen tu kita ambil daripada tempat, itu bukan hak kita, betul kan? Kita bawa balik, tapi kita rasa malas nak hantar. Nak pergi semata-mata, tapi kalau orang yang betul-betul amanah, dia akan pergi balik semata-mata nak hantarkan pen tu. Masya Allah. Dan dia tak akan menangguhkannya sebab takut mati, pen tak dihantar. Bukan mudah sebenarnya, tapi orang yang amanah, orang yang takut sangat menghitung dia daripada ambil harta-harta yang bukan miliknya, dia akan mampu melakukannya. Okey, kita tengok sikit lagi. Oleh itu, hendaklah kita berhati-hati kalau kita berjual beli dengan orang lain, dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram, dan jangan melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain. Kerana demikian itu boleh membawa kebinasaan yang sangat besar sekali. Kemudian masalah menggelapkan harta negara. Bukan saya sebut ya, kita baca yang dia tulis ni. Menggelapkan harta negara atau harta sesuatu kumpulan atau jemaah atau organisasi atau yang diistilahkan pada masa sekarang dengan perkataan korupsi adalah suatu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar, sekalipun yang digelapkan itu hanya seharga selembar baju saja. Hadis di atas merupakan suatu ancaman yang keras sekali dan peringatan yang tegas agar seseorang jangan berbuat khianat terhadap hak milik orang banyak yang diamanahkan ke atasnya. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seseorang yang telah gugur di medan perang dengan badan yang berlumuran dengan darah, yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagai tanda kesetiaannya kepada perjuangan. Apatah lagi kalau ia hanya seorang karyawan atau pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi pengorbanan yang diberikannya. Subhanallah. Sebagai penutupnya, ada lebih kurang berapa minit lagi, sebab tadi kita mula dalam lebih kurang satu suku kan. Baiklah. Ada satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama di padang mahsyar kelak?" Orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi jawab, orang yang bertakwa. Nabi jawab lagi, orang yang banyak zikrullah, sekian-sekian. Kemudian sahabat ni bertanya lagi, Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama masuk ke dalam syurga? Siapakah orang yang pertama akan masuk ke dalam syurga? Lalu jawapan Rasulullah, orang yang pertama akan masuk syurga adalah fakir miskin yang redha dan sabar dengan ketetapan Allah. Lalu Rasul berpesan, berhati-hati kamu dengan urusan orang-orang miskin, Nabi kata. Golongan pertama yang akan melangkah masuk ke syurga dulu, fakir miskin yang redha dengan ujian Allah. Kita pula kadang-kadang tu memandang fakir miskin lebih kepada ni pemalas ni. Siapa tak nak, kenapa malas berusaha ni? Kau ni miskin ni sebab malas, subhanallah. Ada orang memang dilahirkan daripada keluarga yang miskin, membesar miskin dan mewarisi kemiskinan tu. Walaupun dia dah cuba nak keluar dah. Tapi Allah takdirkan dia hidup dalam keadaan miskin. Akhirnya dia pun mati miskin. Kalau kita kata, kalau berusaha mesti tak jadi miskin, bagaimana institusi zakat ni diwujudkan? Bahkan jadi rukun Islam. Maksudnya sampai kiamat memang akan ada orang yang Allah takdirkan rezeki dia lapang, dia jadi orang kaya ataupun sederhana. Dan orang miskin ini memang akan tetap ada sampai kiamat. Takkan berlaku walaupun semua berusaha, sebab ada orang yang berusaha dapat hasil di dunia. Ada yang berusaha Allah tak beri di dunia, Allah beri di akhirat. Cuma saya nak share sebagai penutup hari ini, bila orang miskin ni pergi dekat syurga, malaikat yang jaga syurga kata, kembali kamu ke tempat hisap kamu. Kembali ke tempat hisap. Sebab cepat sangat ni. Orang lain duduk hisap lagi, dia cepat sangat. Lalu apa jawapan fakir miskin yang redha, yang beriman dengan syarat? Bukan asal miskin je, tapi dia taat perintah Allah. Sebab dia tak ada banyak harta nak diuruskan, jadi dia ada masa banyak untuk ibadah dan sebagainya. Dia seorang yang taat kepada perintah Allah, orang yang soleh, tapi diuji dengan kemiskinan. Lalu dia jawab,
kami adalah golongan yang tak ada apa-apa untuk dihisap. Tak ada harta untuk dihisap. Nak hisap pasal baju, ada selai 2 je. Nak hisap pasal barang dapur, ada sikit je. Keperluan je. Tak ada harta untuk dihisap. Tak ada apa-apa. Dan kami bukan orang yang diberi amanah. Kami bukannya karyawan. Maksudnya orang yang bekerja macam kita ni, banyak ni kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah saya. Lepas tu sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jarak? Jarak ni antara orang miskin dan orang kaya masuk syurga. Rasul sebut jarak di antara orang miskin dan orang kaya masuk syurga. Orang miskin masuk dulu. Dia akan, sebab sekejap je hisap dia. Sebab tak ada apa nak dihisap, miskin. Kalau kita balik, kita buat senarai barang kat dapur kita, cukup tak sehari nak senaraikan semua? Tak cukup. Baju kita, kasut semua, ya Allah. Cuba pindah rumah. Mula saya sewa selori. Tak cukup rupanya. 3 lori baru muat. Baru tahu barang banyak. Yang guna benda sama hari-hari tu je yang kita ulang. Tapi banyak simpan. Tapuai saja berapa banyak yang kita tak guna. Sayang kan? Sayang. Tak guna. Sampailah meninggal. Okey. Lepas tu, Nabi jawab, jarak di antara orang miskin dengan orang kaya 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Lepas tu sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lama untuk tempoh 1 tahun? 1 tahun ada 500. Untuk 1 tahun ada 500 hari. Bukan 500 hari. Untuk 1 hari, umpama 500 tahun. Macam tu lah. Bukan 500 tahun di dunia ni. Kita hidup pun tak sampai 1 tahun. Bukan 500 tahun dunia. Tapi 500 tahun akhirat lagi lama. Sebab itu ada yang dipendekkan. Hisab yang paling pendek di akhirat kelak 50,000 tahun di dunia. Sebab Nabi sebut 500 tahun tu, itu adalah tahun di akhirat. Nabi detailkan lagi hadis tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Para jemaah sekalian, ni disebutkan tadi, saya nak sebutnya, ada beberapa golongan yang sangat lama dihisap. Ia sebut tadi pemimpin tu kan, kepada pemimpin yang melakukan korupsi. Golongan yang sangat lama dihisap, pertama pemimpin. Lagi tinggi kepimpinan dia, lagi lama dihisap. Dekat dunia ni, macam kita sekarang, kita ada tak nak pergi menuntut hak dengan siapa-siapa? Tak adalah. Kadang masyarakat hari ni pun sampai tahap tak nak fikir apa yang berlaku kat atas tu. Apa nak jadi-jadilah soalannya macam tu. Diorang duk bergaduh atas tu, bergaduh lah. Yang ni fitnah, yang ni fitnah ni, sesama Islam kan, sesama pemimpin. Kita pun tak tahu dah mana yang betul, mana yang salah. Kita kata tak apalah, kita pergi kerja, cari rezeki ni. Subhanallah. Memang betul kat dunia kita tak menuntut. Tak adanya nak pergi naik pejabat tu, saya nak tutup hak saya sebagai sekian-sekian. Tak ada. Masing-masing buat hak masing-masing di dunia. Tapi bila di akhirat kelak, apabila di padang mahsyar, pemimpin ini dibentangkan di hadapan manusia, ramai mana di bawahnya, semua orang akan menuntut masa tu. Walaupun masa dunia kita tak heran pun untuk tuntut. Tapi bila di akhirat kelak, semua akan menuntut. Lepas tu masing-masing rasa takut pula. Tak naknya. Tadi pemimpin tolak. Jangan. Sebab apa? Ada golongan yang istimewa yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan Allah di padang mahsyar kelak. Yang pertama sekali Nabi sebut pemimpin yang adil. Sebab itu ada dalam pesanan Nabi, apabila kamu diberi amanah, jangan kamu tolak. Sebab kamu ada kesempatan untuk jadi pemimpin yang adil, maka kamu akan dapat yang pertama, kelebihan yang sangat utama, VIP di padang mahsyar. Dia dapat naungan Allah di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Jadi golongan pemimpin, kemudian golongan hartawan. Orang yang banyak harta, lama dihisap, sangat lama dihisap. Sebab tu Saidina Osman satu ketika dia sedekah semua harta dia. Dia sedekah semua harta dia sampailah dia rasa bahagia sangat, dah tak ada apa-apa dah. Dia kata alhamdulillah, syukur, akhirnya. Sebab apa? Dia sangat takut. Dia mati dalam keadaan ada harta yang banyak, dia takut lama dihisap. Dia dah sedekah semua harta dia, tiba-tiba esok harta dia dilipat gandakan berkali ganda oleh Allah. Maksud memang Allah tak benarkan Saidina Osman ini meninggal dalam keadaan tidak ada harta, sebab dia rasa bahagia bila meninggal dalam keadaan tak ada harta. Dia hidup dalam keadaan tak ada harta. Kalau hari ini pun meninggal, tak adalah risau sangat untuk dihisap tentang harta. Kita pula takut hidup tak ada harta. Subhanallah. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Mudah-mudahan kita menghisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap, kira nilai diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah di akhirat kelak, di dalam kubur, di alam barzah kelak. Mungkin kita ada ambil hak orang lain, ataupun ada hak orang lain yang kita tidak tunaikan. Na'udzubillah, jadilah kita orang yang lebih amanah selepas ini.
dalam pekerjaan kita, di pejabat ataupun di mana-mana sahaja, supaya kita tidak tergolong di kalangan dua golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.